Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita di dalam Franchise Chat, sebuah segmen yang menonjolkan usahawan franchise tentang kejayaan, tentang jatuh bangun. Yang penting sekali adalah produk franchise yang diusahakan oleh mereka. Baik, untuk tetamu kita pada hari ini, saya bersama dengan seorang usahawan yang orang kata bermula daripada tepi jalan dan sekarang ni berniaga daripada jalanan dan sekarang ni dah mempunyai kilang dan mempunyai pelbagai produk-produk, beberapa produk dah, banyak produk dah dihasilkan bermula daripada satu semasa beliau bermula di gerai di tepi di jalanan dulu. Okey, yang paling penting sekarang ni adalah saya teruja ataupun saya tertarik dengan the power of viral tentang produk ni. Apa yang viral sangat tu? Sebentar lagi saya akan soal beliau. Baik, bersama dengan saya sekarang ini adalah Cik Syamsul Shah Sulaiman. Saya pun dah tersasul sebenarnya. Encik Syamsul Shah Sulaiman. Saya sebut sekali lagi nama dia. Ketua Pegawai Eksekutif Tishas Food Manufacturing Sdn Bhd. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana hadir di Franchise Chat pada hari ini. My pleasure. Baik, kita tahu Tishas bermula pada tahun 1923 di Bertam Lane, Pulau Pinang. Yep. Satu perniagaan turun-temurun. Baik, bagaimana sebenarnya Tishas daripada dah 100 tahun, dah lebih 100 tahun produk tu sehingga mencapai ke prestasi yang sekarang ni, yang dah ada di pasaraya, dah ada kilang sendiri semua. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Tisha bermula dengan martabak. Dan kita dikenali di PNS ni dengan martabak. Okey. Orang tahu Tisha memang martabak. Okey. So kita ada martabak 100 tahun. Dinamakan 100 tahun tu sejak 1923 lah. Jadi kita bermula di Penang dan saya memulakan perniagaan kita martabak ni di Kuala Lumpur pula. So di Kuala Lumpur kita ada pegawai PNS yang nampak potensialnya martabak, Gafun martabak masa tu. Gafun martabak yang dinamakan tu Cik Nazid dan Cik Andrian Shah masa tu. Dia nampak potensi martabak tu sendiri. Masa tu saya bermula dengan gerai tepi jalan. Okey, gerai tepi jalan di Wangsa Melawati, di mana sebelum tu saya memang bekerja sebagai senior engineer quality lah di Fujitsu, di AMD. Bermula dengan pegang kuali masak martabak. Kita dah tengok tu jawatan tu dah besar tu, tapi memilih ni, kenapa memilih perniagaan ni? So memilih untuk terjerumus dalam bidang perniagaan. Saya nampak bidang franchise tu memiliki potensi yang amat besar. So di mana pada masa tu saya berniaga, saya tak kenal lagi PNS ni, tak kenal lagi sistem franchise tu. Tetapi pada mulanya idea kita sendiri, kita nak adakan rangkaian martabak panas-panas ni dekat Kuala Lumpur. Okey, jadi saya pada masa tu saya menunaikan haji pada 2011 di Mekah dan company saya tu declare tutup. Jadi declare tutup. Jadi saya melihat pada masa itulah tercetusnya idea untuk menghasilkan martabak. Sebab ini namakan branding ni. Bila kita dekat sana, moyang kita tu dikenali. Bila ada orang Pulau Pinang tu, jemaah tu yang tahu Gafur martabak, so why not kita mulakan dengan martabak. Masa tu di Mekah lah. Di Mekah. Okey, so itu tercetusnya idea untuk kita berniaga martabak. So coming back from menunaikan haji tu, saya decided untuk buat martabak. So saya balik Penang, saya belajar dengan makcik saya, dengan pakcik saya buat martabak. So daripada komputer, masa tu jobless lah, tak ada kerja dah? Dah hampir jobless tu. Jobless, sebab dia declare tu, bila saya balik tu ada a few months lagi sebelum tutup. So saya balik dengan makcik saya belajar buat martabak. So resepi tu resepi moyang saya lah. Turun-temurun tu. Jadi saya belajar dengan pakcik saya sehingga saya kena lalui apa yang saya belajar tu, saya lalui daripada awal. Dari kita start, bukan terus datang masuk market, masuk franchise, tidak. Kita bermula daripada beginning. Saya meniaga martabak tu, saya pergi masak martabak. Saya uli-uli tepung ni semua lah. Saya tak tahu teba pun, saya teba. Teba memang tak ada skill tu ni. Tak ada skill pun, kita belajar teba. Pakcik saya turunkan dia, kau belajar yang ni. Tapi bila saya start tu, saya ambil seorang penebar juga. Saya ambil penebar dan saya buat marketing lah masa tu. So itu sejarah macam mana kita bermulanya Gafur martabak. Jadi kita ada sebab branding tu di Penang tu, bila kita bawa dekat sini, kita temporary masa tu kita gunakan nama Gafur martabak. So selepas itu baru kita gunakan Tisha lah. Dah dijinamakan semula. Baik, apa yang saya dapat tahu sebenarnya,
T-Syaz ni pernah jatuh, betul? Oh, itu jatuh bangun. Oh, jatuh bangun. Okey, kita jatuh bangun tu asam garam. Tapi mungkin boleh kongsikan macam mana proses naik semula tu? Okey, kita semangat. Pertama sekali kita mesti ada semangat kita yang kental lah. As usahawan, ada pernah orang tanya saya, kalau bekerja dengan meniaga yang mana ni, masa jatuh tu kita rasa baiklah saya kerja. Baik kerja. Tapi kalau orang yang betul-betul determine untuk, dia ada direction, dia ada vision and mission dia, dia memang akan stay. Dia akan stick untuk walau apa perintangan pun. Dan kita melalui zaman ditipu. Zaman ditipu tu bukan sekali dua kali lah. Ditipu masa berniaga. So kita kena tipu 500,000. Setengah juta. Satu amount yang banyak. Setengah juta. Itu pertama kali kita kena viral. So saya bersama 38 usahawan kena tipu. Kita kerugian buat 20 million. Wow. So pada masa tu saya punya stok ada 1 kontainer lebih. 1 kontainer lebih, dan kita masa tu kita kena viral yang pertama. Sebelum Datuk Rizalman punya viral, saya kena viral yang pertama, di mana orang kesian tengok kita dah kena tipu dekat hantar barang kat Sabah. So kita ada stok 1 kontainer lebih, dan kita diviralkan dalam masa setengah hari kita dapat jual satu kontainer. Itu masa kuasa viral tu, masa tu memang viral, tapi you nak kena manage viral. Viral bukan sebarangan viral lah. Viral bila datang tu viral tu, you have to be ready. Betul. So apa yang kita ni, masa tu kita pun tak tahu apa nak buat ni. So bila setengah hari habis semua. Habis semua setengah kontainer. Tapi viral dia jadi positif dan negatif. Habis setengah, orang datang pula, this is your strategy. Ini penipuan ni, you all nak buat. Jadi you kena manage the viral tu accordingly. So alhamdulillah, Allah beri kita ilham. Kita kata dekat orang datang nak support, nak beli. So masa tu kita dapat order 2 kontainer. Okey. Pada harga yang kita offer tu lah. So alhamdulillah dari situ kita coming back. So Tisha coming back dengan masuk hypermarket, dan through pertolongan juga daripada PNS sendiri, yang mana kita mendapatkan fund. Kita dah kena tipu, kita punya akaun mana bank nak percaya. Tapi betul. Alhamdulillah PNS ada dengan kita. Betul. Dan PNS buat sokongan kepada kita, memberi kita facility untuk kita bangun semula. Baik, sebab apa yang Cik Syamsul cakapkan tadi memang tepatlah, sebabnya tujuan sebenarnya agensi seperti PNS ini ditubuhkan sebenarnya untuk membantu memperkembangkan lagi dan membantu usahawan-usahawan yang memerlukan seperti T-Syaz yang sekarang ni kita dah tahu produk-produknya memang dah ada di pasaran-pasaran, betul. So di mana sekarang ni yang dah ada produk T-Syaz ni? Kita bermula pertama sekali masa tu kita mula masuk Giant Hypermarket. Giant Hypermarket, dia nampak kita, dia kesian kat kita lah. Dia tengok kita ada packaging yang cantik. So why not kita masuk, dia masukkan kita di Giant. So saya bermula dengan Giant, pada modal masa tu kita masuk RM350. Dah tak ada habis dah. Dah rugi habis semua dah. Tapi saya percaya kita, masa tu saya masuk hypermarket RM350. You nak beli booth tu pun RM420. Oh. So tak ada duit sebenarnya. Tetapi apa yang kita lalui itu, you bila you nak buat sesuatu, you have to decide. Masa saya dapat masuk Giant yang pertama sekali tu bulan Mei. Bulan Mei sampai bulan Mei, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September tak masuk-masuk, dapat offer tak masuk. Takut duit tak ada. Sehingga saya dapat verbal notice, kata kita keluarkanlah Tisha daripada list untuk supply. Sebab dia tak, sampai sekarang pun tak supply lagi. Lepas tu kita decided lah, ada orang dah beritahu kat kita, you have to start lah. Kalau you tak ada duit pun, you have to start. So you nak tunggu duit sampai bila nak datang. Betul. So kita start. When we decide, okay kita start. Pada masa itulah Tuhan hantar orang tolong kita, pinjamkan kita RM40,000, RM50,000. So apa yang kita nampak kat situ, kalau you kata you want to start, you have to start. Bukan kata okeylah apa. Bila kita decide tu dan kita masuk, dan alhamdulillah bila kita masuk Giant tu sendiri, dalam masa 1 tahun pertama tu, dengan satu SKU kita able to get 1 million. 1 million satu SKU untuk lebih kurang 40 outlet lah masa tu kita masuk. Dan kita supply, kita dengan kita punya limitation, dengan dana yang tak ada tu, so kita mampu pecahkan untuk masuk hypermarket. Baik, selain di Giant? Dan lepas tu baru kita bermula dengan Maidin. So Maidin pun tengok,
why not satu SKU boleh masuk dekat ni kan, dekat boleh buat jualan sampai 1 juta. So kita masuk kat Maidin, selepas tu kita masuk dekat Lulu Hypermarket. So Lulu Hypermarket situ, itu bila kita tengok kat situ, it is a middle and below, middle and below punya market. So kita perlu pecahkan pula kepada middle and upper. So middle and upper ni mana dia pula? So dekat situ kita nampak potential of Jasco, Ion Jasco, Village Grocer. So you have to understand mana you pun channel yang nak masuk. Okey, bila bercakap tentang saya suka sebenarnya strategi pemasaran Cik Syamsul ni. Mungkin ada usahawan yang nak tahu bagaimana proses sebenarnya nak masuk dalam pasaran-pasaran yang macam, sebenarnya saya sendiri pun pernah nampak produk T-shirt. Wah, bangga usahawan kita dah hadir dalam pasaran-pasaran yang terkenal ni. So proses itu susah ke, agak sukar ke macam mana? Memang susah lah. Memang susah. Pertama rezeki lah. Kita tengok rezeki. Kedua effort. Effort you mesti kena ada lah. Kita nak masuk Village Grocer, kita nak masuk Jasco tu about a year. 1 tahun. Proses permohonan tu? Lebih kurang 1 tahun lah. Kita kata gedebak ni 1 tahun lah. The day you telefon dia, cik saya nak buat appointment, nak jumpa cik. Yang ni dipanggil buyer. You kena tahu, buyer ni daripada apa market ni, you kena call dia. Tapi kadang-kadang dia tak layan pun, dia tak dapat call pun. You kena pergi walk in, jumpa dia, cik. You dah kena identify siapa buyer tu. So you pergi jumpa dia orang, you kena present kat dia dulu. So yang produk lah. Produk lah. Kadang-kadang bila initial tu, dia orang tak pandang jugalah. Kalau IKS ni, dia pun tengok macam mana lah semua. So sebab dia tahu kita tak mampu bayar listing fee. So listing fee you nak kena ada. Lepas tu you nak tengok pemasaran, you nak ada macam mana. So mainly dalam hypermarket ni, tengok you mampu tak buat marketing kat dia. Marketing dekat dia, you pertama sekali buat sampling. Buat sampling means that untuk pelanggan dia lah. Untuk pelanggan dia. Maksud dia nak tengok you boleh tak buat masak-masak ni bagi orang dia, customer dia rasa. So dekat situ yang dia nak tengok. Kalau you mampu buat yang itu, okey. Kalau you tak mampu buat, so alhamdulillah kita bermula dengan Jarin tu, saya buat satu ada berapa? Lebih kurang 8 outlet saya masuk pertama tu, saya ada satu team. So kita tambah bila dari masa ke semasa sehingga saya ada 20 team. So 20 team sampling. Kalau kita tengoklah, I tengok big player, big brand. Dia saya kat Kajang tau. Masa tu dekat Kajang Mewah. So Kajang Mewah, Jaya Kajang Mewah. Apa yang kita nampak kat sini, kita buat sampling. Bila kita buat sampling, kita ada masa tu saya ada 8 team seluruh Klang Valley. Tapi saya tanya big brand ni, dia dekat Kajang saja 8 team dia buat. So dia dah brand dah established pun dia buat dekat Kajang sendiri dia ada 8 team. Kita kat Klang Valley ada 8 team. So beza yang banyak. So apa yang kita nampak sendiri, orang akan rasa, bila dia rasa dia sedap, dia akan beli. So itu antara strategi pertama lah. Kita nak pergi above the line. Above the line ni maksud dia TV, commercial TV, nak pergi you letak dekat radio ataupun you letak dekat tepi highway ni dia panggil billboard. Itu mahal. So kita buat kat sampling ni, kita buat, tapi bukan murah juga. Buat dekat sampling ni you kena bayar promoter pun bukan murah. Multinational company dia bayar RM100 satu hari. Kita tak mampu macam tu, tapi kita ada strategi lain. Strategi lain kita ada OM lah, outlet manager. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat kita dihadirkan dengan outlet manager saya. Kita ada lebih dekat 30 team outlet manager. Satu Malaysia. Kita ada kat Klang Valley, kita ada kat Johor. Dia termasuk Sabah Sarawak? Sabah Sarawak belum. Belum lagi? Belum. So dari situlah kita membesar, sehinggalah kita recently kita nak masuk Village Grocer lah. So Village Grocer tu satu middle and upper lah. Bukan senang juga. Bila you bawa you punya data dekat Giant dengan Maidin, you have a good track record. Tapi track record dekat Village Grocer, upper, middle and upper lain. Dia tengok yang lain pula, dia tak kata you boleh buat. Mungkin itu adalah customer you. Tapi macam mana pula customer you dekat sini? This is where the branding yang you nak kena tengok. So totally different. Maknanya di semua pasaraya itu produk yang Cik Syamsul bawa tu dah berapa banyak? So yang dah ada sekarang ni, atau semua produk yang Cik Syamsul bawa ke pasaraya dijual di sana? Kita dekat hypermarket, kita bermula dengan kita bermula dengan Parata. Sedangkan kita bermula bisnes kita dengan Mertabak. So Mertabak ni very costly sedikit. Dan juga dia manual.
So manual. Kita cuba buat auto. Sekarang kita masih dalam proses buat auto lagi. So baru dapat volume. Kalau you boleh buat sikit-sikit, you tak boleh supply kat hypermarket. Ya, betul. Nanti dia minta order satu kontainer pun you tak dapat. Betul. Bukan dia order satu kontainer, dia order sebab dia banyak outlet. Jangan salah faham lah, dia tak order kontainer. Dia contoh dia Giant dia ada 60, 70. Dulu dia ada 100 outlet. Sekarang dah kurang hingga 60 lebih outlet. So satu outlet you bayangkan 10 carton. So 600 carton. 600 carton. Jadi about satu kontainer. So you kena ada volume. Kalau you tak ada volume, you tak boleh masuk. Nanti you kena saman lah kan. Betul. So far alhamdulillah. Dan Paratha boleh masuk because kita ada volume. So daripada Paratha sendiri, kita ada Paratha with curry. Dia ada satu Paratha, dia ada 3 SKU. Paratha with Paratha ni Paratha ni. Okay. So kita bermula dengan Paratha ni. So Paratha ni bila kita duduk kat hypermarket, orang rasa sedap. Dia tanya ada kari tak? So kita tambahkan satu SKU lagi. SKU ni means stock keeping unit. Untuk hypermarket dia tengok SKU. So kita ada satu Paratha original. So lepas tu kita masuk Paratha dengan kari. So kita masuk satu paket kari dekat dalam ni. So orang boleh makan dengan kari. Terus. Maknanya kari tu panas kan? Panas dah kan? ready. Dah ready. Maknanya buka paket dah boleh makan terus. Dah boleh makan. Tak perlu kalau orang kata kalau kita beli roti Paratha tu dah nak kena cari kari pula. Betul. Nak kena pergi singgah kedai mamak dulu pergi cari. Ni sekarang kalau dapatkan roti Paratha Tishas dah ada. Maknanya 2 in 1 lah. Betul. 2 in 1. Beli dan boleh terus makan sebab kari memang dah ada dalam ni. So dekat apa saya sentuh kat sini, macam mana relate saya franchise dengan masuk hypermarket ni kan. So franchise Tisha dekat PNS adalah freezer dia. So kita freezer konsep kita ni, so kita supply kepada kita punya franchisee ni semua produk-produk kita. Semua produk. So dia orang jual lah. So kebanyakan dia orang beli skim tu guna duit sendiri. Tapi kita dengan PNS ni, PNS support untuk kita as a franchisor, macam mana kita nak membangunkan. So di samping juga ilmu-ilmu lah, ilmu-ilmu franchise yang kita tak tahu sebelum ini. Baik. So selain roti Paratha dan murtabak, ada produk lain. Yang ni saya tengok dah ada garlic fried garlic. So kita ada kulit popiah. Kita the Muslim the first Muslim provider kulit popiah dekat Malaysia. Dan ini kulit popiah dia boleh buat macam-macam. Orang tak makan kulit popiah macam ni. So jadi dekat sini dia boleh buat contoh dia buat kat sini. So kulit popiah ni dia ada boleh buat pork cheese lah, apa semua kan. Ini kita buat kita buat apa kita panggil cili kulit popiah lah. Ini memang guna kulit popiah? Kulit popiah. So dari sini yang kita nampak kita boleh explore lah. So dia explore dekat sini, yang ni kita OEM kan. So OEM. Dan dari segi sini juga kita leverage the branding lah. So the branding sebab apa? Orang tanya juga, Tisha ada yang ni saja ke? So kita ada daripada kulit popiah tu kita buat popiah sayur. So popiah beef. Jadi kita pelbagaikan lah. Banyak lagi produk kita yang kita nampak kita nak leverage on branding lah. Ada produk yang apa yang kita nampak strategi yang kita buat adalah bukan kita sekadar keluarkan produk, tetapi kita OEM untuk leverage kita punya branding tu sendiri. So contoh dia sekarang kita ada apa? Kita ada durian goreng. Durian goreng? Durian goreng. Frozen. Durian goreng. Kita ada cempedak goreng. Kalau cempedak goreng sekarang dia seasonal. Dan seasonal kadang-kadang you beli cempedak you buka pun tak dapat buah biji. Betul. So sekarang kita jual frozen cempedak, frozen goreng pisang, frozen keledek, frozen macam-macam dah ada. So kita ada macam-macam. Kalau nak dapat tu di mana? So sekarang kita untuk percubaan test market lah. Untuk unit test market, sebab kalau tidak you nak tengok penerimaan pelanggan. So dalam range yang ni yang mana satu yang laku. So alhamdulillah cempedak tu high demand lah. So bila kita mulakan kita masuk home dealer kita dulu. Home dealer kita dulu yang ada yang freezer-freezer ni. So kita sebelum masuk market kita pergi home dealer dulu. So home dealer kita supply kat dia orang dan kita tengok apa yang feedback dia orang. So far alhamdulillah kita nampak feedback untuk cempedak, durian. Sekarang musim durian. Of course orang nak try durian juga, tapi a bit expensive sikit lah, mahal. Tetapi nak kata dia punya ni, dia tak payah biji, you masuk beli tu terus goreng, yang you rasa durian terus. Durian yang digunakan tu dia ada grade-grade ke? Grade memang grade yang terbaik lah. Grade yang terbaik lah. So kalau kita katakan dia tu yang kulit dia punya hitam tu kita panggil apa? Durian black corn tu kan. Duri hitam tu kan. Black corn tu itu kita gunakan. Di samping durian kampung sendirilah. Memang sedap lah. Dan
cempedak itself memang rupa-rupanya demand tu tinggi lah. Jadi kita tengah explore. Itu memang Cik Syamsul hasilkan atas inisiatif sendiri atau ada cadangan daripada pelanggan atau sebagainya? Ini kita tengok market lah. So untuk satu produk, apa yang bisa belajar daripada sifu-sifu, you tak boleh buat produk you suka. Okey. Contoh dia, saya suka martabak. Moyang saya buat martabak, atuk saya buat martabak. So saya pun pergi buat martabak. So bila saya pergi buat martabak, itu yang kita nak nampak tu. You buat martabak tu based on demand ataupun based on you ada produk. Dia different. Jadi bila you buat macam tu, dia punya strategi dia lain lah. Kalau strategi you based on market demand, ini kita tadi cerita hypermarket. Hypermarket untuk you masuk tadi dalam ni, dia nak tengok produk ni ada demand tak ada demand. Tapi kalau produk ni ada demand, bukan kata setahun, sebulan pun you boleh masuk. Dia tengok juga. That's why bila ada rakan-rakan usahawan saya tanya saya, macam mana nak masuk hypermarket ni? So saya kata okay fine, you bagi saya punya sampel, kita bagi tahu. Nak jumpa buyer ni bukan senang. Jadi kita yang ada access to the buyer tu, kita bagi kat diorang. Kita bagi sampel, cik nak. Kalau dia rasa kita nak, itu saya kata dia terus kita bagi deal. Jadi bukan kita kata setahun tu. Kadang-kadang mungkin 2-3 bulan dia dapat masuk. Betul. Tapi ada orang dah queue bertahun-tahun pun tak dapat masuk. Sebab apa? Jangan kita buat produk shop sendiri. Buat produk orang bukan nak, kita suka. So kita suka bila kita pergi kat market, buat test lah. That's why I belajar dengan the sifu tu yang dia kata, you pergi market, you pergi tanya apa yang dia nak. Dan bila you ada produk tu, you pergi tanya dia orang. So apa yang kita buat sekarang, through market sekarang, kita bagi dekat home dealer kita. So kita dapat identify apa yang bagus, apa yang nak. Di samping juga macam kita buat kari tadi. Bila kita buat kari tadi, kita nak buat kari apa? Kita nak buat kari ayam, kari daging, kari ikan. So kita pergi buat sampling. Kita dah buat sampling, kita bagi customer kita rasa. So daripada situ kita tahu, you buat kari yang mana lebih banyak permintaan. So daripada situ kita tahu, kita buat decision. Jangan kita buat decision, kita buat decision tu based on kita, short sendiri. Betul. If you buat benda tu susah. Baik, yang pertama tadi saya ada cakap pasal viral yang baru-baru ni. Saya pun sebenarnya tengok di Facebook, tak ada Cik Syamsul sebenarnya tak beritahu saya pun. Okey. Kita tengok, saya terkejut tengok produk T-Shirts ni dah sampai ke istana. Betul, ke istana. Alhamdulillah. Ke istana diviralkan oleh Datuk Rizal Man. Saya nak tahu, boleh Cik Syamsul kongsikan bagaimana sebenarnya viral tu sebenarnya membantu sales atau sebagainya, atau membantu orang lagi mengenali T-Shirts? Dia pertama sekali strategi lah. Strategi ini memang strategi social media. Tapi kita dengan Datuk Rizal Man, kita tak pergi approach dia. Memang tak kenal lah. Tak kenal dia. Bukan kata saya ada pertalian. Bukan kata apa dia puan CEO pergi order dekat tidak. Memang kita tahu, kita pun tiba-tiba kita punya pelanggan tag kita. Tisha, Datuk Rizal Man buat apa, dia masukkan Tisha dalam dia punya review. Okey. Jadi dari situ kita kata Alhamdulillah. Rupa-rupanya partner kepada Datuk Rizal Man sendiri yang memang dah follow makan Tisha ni dah 2 tahun. So dia dah makan 2 tahun, Datuk Rizal Man cuba makan dan dia pun suka. Maknanya dia recommend tu Datuk Rizal Man. Bukan dia recommend. Datuk Rizal Man tengok kau makan apa. Dia cerita yang betulnya, Datuk Rizal Man tanya kau makan apa. Aku nampak kau makan, kau suka sangat makan benda ni. Jadi Datuk Rizal Man makan dan dia pun suka. Apa yang dia makan tu? Roti paratha. Roti paratha. So dia makan roti paratha, dia suka, dan saya cerita bila suka tu dia buat review. Dia masuk review dia dan kita tahu, dan kebetulan pula kita tahulah rumah Datuk Rizal Man tu kat mana. Okey, sebab kita dekat Keramat. Jadi kita tahu dia kat mana. So bila Datuk kita dapat akses kepada situ, kita bagi Datuk, kita hantarlah, you dah makan, you suka kita punya, kita pergi hantarlah as an appreciation kepada beliau. So saya pun pergi hantar dan alhamdulillah penerimaan Datuk, alhamdulillah beliau amat suka. Tapi dia kata saya tak buat review apa-apa. Saya bukan buat review. Saya suka you punya produk, saya masukkan. So dia kata I buat brand besar pun I tak dapat hadiah. So I buat brand T-shirt, I dapat hadiah macam-macam. So kita bagilah asset appreciation kepada Datuk. So bila kat situ kita build relationship dengan dia lah. So kita tahu bukan senang. I kena bayar, you kalau nak bayar IG influencer yang ada nama, IG review, ada yang minta saya sampai 35,000. So apa yang kita nampak, kita tak mampu lah. Tapi alhamdulillah Datuk buat kita free. So kita bagilah. So Datuk pun because of ini kita panggil apa, saya panggilkan dia acknowledged by somebody. So bila you punya brand acknowledged by somebody, send the follower dia akan follow you. So daripada IG influencer yang kecil sehinggalah IG influencer. Masa tu Datuk ada lebih kurang 640,000
dia punya follower. Masa you kena viral tu 3,000 orang like you punya page. Okey. Kalau 3,000 orang like you punya page, you bayangkanlah macam mana you nak handle message yang masuk. Betul. So faham. Memang disebabkan kita bukan kata kita dah prepare, tapi kita memang ada information. So bila you kena viral ni, bila you kena viral tu, you kena ada orang tanya, "Cik dapat kat mana?" You dah bagi information ni. "Cik kat mana?" So you dah ada information tu. Kalau you tak ada information tu, orang IG different. IG ni kita katakan dia kalau dia kata nak tahu, dia nak tahu. Dia nak tahu, betul. Berbanding FB. Kita went through that stage. So apa yang kita nampak sendiri, dia kata nak tahu. Dia kata nak tahu. You kena feed dia orang punya information ni, dan you punya handphone sampai hang. Betul. So Madam CEO lah yang menjawab banyak-banyak ni. Betul. So okey, yang terakhir. Okey, kita tahu lepas ni produk T-Shas sebenarnya dah nak ke negara Timur Tengah, betul, ke Dubai. Mungkin boleh ceritakan sedikit ringkas tentang perkara tersebut. Kita go through stage by stage lah. Kita pun tak nak orang kata apa, buat benda tu sesuatu tu tanpa ada plan. Saya dah pergi Madrid. Saya dah kena, bila saya kena tipu dulu, saya dah insaf lah, dah serit. Jadi apa yang saya pergi export market, saya pergi dekat Madrid. So saya pergi kat Madrid, identify macam mana you nak ni. So saya kena fulfill spek dia lah. Contoh dia, you kena ada GMP lah, dia ada HACCP lah, ada apa lah semua kan. So kita cuba fulfill lah kan lah. Jadi apa yang kita berlaku juga, kita kena pergi cari distributor. Distributor. Jadi apa yang kita nampak sekarang, Alhamdulillah distributor tangkap kita. So tu yang dah sign MOU tu. So alhamdulillah kita dapat sign MOU dengan Arab Saudi. Dan kita kena cari distributor. Kalau kita pergi sendiri, bagi saya lah, saya tak mampu untuk pergi attend dia punya exhibition kat sana. It is costly. Apa yang kita nampak, starting from there, bila kita kata kita nak distributor, Allah angkat kita punya hajat tu. Distributor datang kat kita. Distributor Arab Saudi datang kat kita, distributor Canada. Saya ni kalau tengok Madam CEO tu, Canada punya distributor tu, kita kata kita tak nak, we are not ready export yet. Dia kata no, I want to meet you. I like your product, I want to meet you. So saya kata no, we are not ready. No. I want your product. So bila distributor nak you punya produk, dia datang kat kita dan dia orang identify. So you kena create that brand. Bila brand you dipercayai dan disukai, dan bila dia tengok sendiri you punya the quality, the taste tu ada, then people will come. So recently today, this morning, Brunei datang kat kita. Brunei call kita bagi tahu dia interested untuk bawa produk kita. So Singapore, last weekend pun Singapore ada. So alhamdulillah, I get that benefit lah untuk through social media. I rasa tempias Datuk Rizalman tu sendiri. So jadi tak habis kepada istana tu, Datuk Rizalman kata, saya nak jumpa Duli Yang Mulia, Tuanku Pemaisuri Agong. So Tuanku Pemaisuri Agong datang rumah Rizalman untuk masak-masak. So dia bagi tahu, tapi saya kata itulah apa yang saya bagi tahu. Okey, kita hantar parata untuk ni. So Datuk Rizalman dengan berbesar hati hadiahkan, dari situlah parata tu kita bagi tahu Datuk, dan Datuk pun kata tak apa, I bagikan. So dari situlah kita tahu Pemaisuri Agong memang memasak, orang yang memasak. So dia baginda sudilah untuk terima dan buat untuk istana sendiri. Okey, baik. Lepas ni siapa yang nak dapatkan produk T-Shas ni bukan saja di dalam Malaysia, kat luar negara lepas ni pun, kepada penduduk-penduduk Malaysia yang berada di luar negara ataupun yang bermaslahatin di sana, nak cari produk Malaysia dah boleh cari dah di sana, kerana T-Shas lepas ni antara produk negara yang dah ada di sana. Okey. Terima kasih Cik Syamsul kerana sudi bersama dengan kita pada sesi franchise chat ni. Terima kasih. Sama-sama. Kalau nak pergi ke FB, nak tahu dengan lanjut maklumat dengan lebih lanjut. Okey, kalau kita dekat social media ni T-Shas Food. T-Shas Food. Kalau nak cari, kalau susah juga cari Parata, insya-Allah. Hashtag Parata tu insya-Allah jumpa kita. T-Shas Food di Facebook, di Instagram pun sama T-Shas Food. Konsisten ya. Okey, baik. Dengan itu sekian saja franchise chat pada sesi kali ini, sehingga kita bertemu lagi di episod akan datang.